Penonton, pastinya kami cukup teruja untuk kongsikan kepada anda di hadapan kami pada ketika ini. Wah, kita rambang mata, macam-macam jenis buah-buahan ada ni. Rezeki kita hari ni Alhamdulillah. Ni memang kata segar dari ladang ni. Macam-macam buah-buahannya. Kan saya bagi tahu awal tadi, kita akan bersama dengan flora dan fauna. Kita ada bersama dengan buah-buahan pada waktu ini. Dan tentunya kita bersama dengan tetamu kita pada waktu yang berbahagia, Dato' Azulita binti Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Okey, Dato'. Nampak tu dengar bunyi titik reverse. Sebab apa nak hantar lagi banyak lagi untuk kita. Lagi banyak yang akan sampai sebentar saja lagi. Ya. Okey, Dato'. Kita hari ini nak berbicara berkenaan sepenuh ulang tahun penubuhan Lembaga Pertubuhan Ladang. Ulang tahun yang ke-50, Dato'. Ya, saya. 14 Februari ini. Jadi mungkin, Dato', untuk mulanya kita kongsikan sejarah yang panjang, pengenalan, latar belakang berkenaan Lembaga Pertubuhan Peladang ini. Terima kasih Cikgu Nawar, terima kasih kepada Ani kerana menjemput LPP untuk kita sama berkongsi tentang 50 tahun ataupun 5 dekad LPP. LPP ini ditubuhkan pada 14 bulan Februari tahun 1973 dan akan kita sambut 14 Februari yang akan datang tahun 2023 ini 50 tahun. Yang mana bila ditubuhkan dulu sebenarnya Allahyarham Tun Abdul Razak telah pun melihat keperluan untuk kerajaan membantu peladang petani di luar bandar untuk diberikan penghidupan, diberikan pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi melalui pergerakan pertubuhan peladang ditubuhkan pertubuhan peladang kawasan, di bawahnya tu ada ahli-ahli. Dan ahli-ahli inilah yang kita bangunkan supaya mereka bercucuk tanam. Mereka mengeluarkan sayur. Hari ini pun kita bawa bersama kita buah-buahan, sayur, berternak, menternak ayam, lembu dan sebagainya. Dan ini dilaksanakan melalui pergerakan yang lebih structured lah. Dan maka tertubuhlah LPP 14 Februari yang tahun 1973 yang lalu. Ya. Sehinggalah hari ini, Alhamdulillah. usianya dah 50 tahun lah. Diam tak diam sebenarnya. Dia kata pergerakan yang lebih structure. Maknanya bila tengok hasil buah-buahan yang kat depan kita ni sihat-sihat belaka, gebu-gebu, cantik. Kalau kita makan pun rasa manisnya, oh memang terbaik. Itu maknanya kualiti itu memang dijaga dan dipantau sebaik-baiknya. Selepas lebih 50 tahun usia LPP ni, pastinya terdapat banyak juga kisah kejayaan yang telah dicapai oleh Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Pertubuhan Peladang sejak penubuhannya. Boleh kita kongsikan bersama dengan para penonton, Dato'? Terima kasih, Ani. Sebenarnya keutamaan kita adalah untuk menggembling ahli-ahli peladang ni lah, yang bertani. Jadi kejayaannya adalah dengan melihat bagaimana mereka boleh ditingkatkan taraf kehidupan. Kita berikan pendidikan, kita berikan awareness, kita bagikan latihan agar mereka ini boleh bercucuk tanam dengan cara yang sesuai. Macam contohnya lah kita ada rock melon di sini kan. Rock melon ni kalau ditanam secara biasa, dia tidak dapat hasilnya yang sebegitu menarik lah, yang sebegitu berkualiti. Tapi since kita menanam dan kita latih peladang-peladang kita menggunakan teknologi dan menggunakan IoT dan sebagainya, maka mereka dapat menghasilkan buah-buah yang berkualiti, yang mempunyai hasil yang tinggi dan mendapat mengurangkan kos. Jadi kisah-kisah kejayaan yang boleh saya kongsi bersama adalah daripada segelintir ahli-ahli peladang yang menyertai, sehinggalah pada 50 tahun kita mempunyai 1 juta ahli peladang yang berdaftar, yang mana mereka telah pun ada di antaranya yang dah milioner dah. Dia bercucuk tanam dan hasilnya telah pun berlipat kali ganda, dan daripada kecil 2 ekar, 3 ekar kepada 36 ekar, 50 ekar dan menjadi jutawan. Wow. Melalui cerita-cerita kejayaan ini pastinya memberi inspirasi kepada kita semua untuk kita menambahkan lagi mutu kualiti dan juga pengeluaran daripada LPP ini. Okey, Dato'. Untuk tahun 2023 ini, apa antara aspirasi utama, fokus bagi LPP sendiri untuk kita memperkasakan lagi perbuahan peladang ini dan juga untuk kita memberikan lebih banyak lagi kejayaan di masa hadapan, Dato'? Terima kasih Munawar. Sebenarnya kita tak boleh nafikanlah, kita perlu membangunkan usahawan muda.
usahawan-usahawan yang akan menjadi pelapis kepada peladang-peladang yang telah berusia. Kita tak katalah peladang berusia tu tak penting, tapi pelapisnya peladang-peladang muda usia lebih kurang daripada 40 tahun akan kita gembling dan kita remajakan mereka supaya mereka lebih banyak terlibat dalam pengeluaran makanan. Jadi ini adalah fokus utama LPP di dalam memastikan pembangunan, kemajuan serta taraf hidup peladang-peladang muda ini dapat kita tingkatkan. Yang kedua, kita juga akan merebut peluang selaras dengan apa yang telah dinyatakan oleh Menteri di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kita akan menjurus kepada feedlot, ternakan feedlot, biak baka, meningkatkan pengeluaran daging untuk negara. Yang itu pun kita akan fokus. Dan yang ketiganya, kita akan fokus kepada penggunaan teknologi yang membantu usahawan-usahawan muda ini untuk terus ke depan. Ya, baik. Janji pasal peluang untuk diberikan kepada dan juga galakkan kepada para usahawan muda ini. Jadi apakah peranan yang dimainkan oleh LPP sendiri untuk memastikan mana ramai lagi golongan muda dan kenapa mereka perlu melibatkan di dalam bidang ini sebenarnya? Sebenarnya Hani, pertanian ini bukanlah sesuatu yang seksi. Ya. Dia kita panggil sebagai industri yang 3D Menawar. Dia dangerous, dia dirty, ya. Dan dia adalah apa lagi satu ya? Dah lupa pula. 3D tu ya. Dangerous, dirty dan difficult. Jadi ketiga-tiga D ni tidak menarik lah kepada usahawan, kepada orang ramai, kepada usahawan muda. Tapi kita telah membawa mereka untuk masuk untuk menjadikan pertanian sebagai satu industri yang seksi bila mereka nampak hasilnya lumayan. Dan ini kita laksanakan. Kalau dulu kita buat skala kecil, kita dah tak buat dah. Kita akan buat skala besar. Kita grupkan usahawan-usahawan sekali dan mereka akan melaksanakan. Kalau fertigasi, kalau dulu 1,000, 2,000 polybag, sekarang ni kita dapat 10,000 polybag, 20,000 polybag. Dia mempunyai skala besar dan ini yang akan menjadi fungsi LPP untuk menyelaras agar projek-projek, program-program pengeluaran ini dapat kita laksanakan dengan lebih ekonomikal dan menguntungkan kepada mereka lah. InsyaAllah, ya. Sebab kita pasti ramai ya yang mungkin ada cita-cita dan juga impian, tak tahu mana hala tujunya. Jadi inilah mungkin ruang dan peluang untuk anda bagi usaha muda. Kita pun bercita-cita nak jadi jutawan dengan berbudi kepada tanah. Betul tak? Jutawan pertanian. Ya. Jadi cabaran utama pastinya untuk kita mengubah mentaliti khususnya dalam kalangan generasi muda berkenaan dengan pertanian ini. Bahawa pertanian ini boleh mendatangkan pendapatan yang sangat-sangat lumayan. Seperti yang Datuk ceritakan tadi, ramai sebenarnya dalam kalangan ahli-ahli peladang, ahli petani ini yang telah pun menjadi jutawan. Okey Datuk, sempena dengan ulang tahun LPP yang ke-50 ini, sudah pasti banyak aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancanakan untuk sambutan ulang tahun yang julung kali diadakan ini. Jadi apa antaranya Datuk? Ya, di antara aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan adalah kita membawa peladang, mengimbau kembali bagaimana susah payahnya terdahululah rakan-rakan kita yang terdahulu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya. Mereka kita imbau kembali dan banyak program-program yang kita laksanakan di setiap negeri bersama dengan peladang-peladang di bawah negeri masing-masing. Tapi saya pun nak mengambil kesempatan lah dengan adanya program hari ini. Saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada pasukan saya lah, batalion saya, dan yang telah bersusah payah ya untuk memberikan komitmen kerja yang begitu tinggi kepada Lembaga Pertubuhan Peladang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota Pertubuhan Peladang, kepada semua ahli-ahli peladang di seluruh Malaysia yang tanpa jemu-jemu bersama dengan LPP untuk menghasilkan makanan untuk negara. InsyaAllah, amin. Okey, jadi itu dia. Teruskan berusaha, terus menjadi kata pemangkin kepada industri yang baru. Maknanya untuk pertanian ini pasti ada inovasi-inovasi yang akan dihasilkan lepas ini dan dipantau oleh LPP juga untuk memastikan keberjayaan setiap mereka dan sebagai usahawan-usahawan muda kita, para petani muda, bakal petani muda, mungkin antara kita penonton kita pada pagi ini nak menjadi seorang petani muda lepas ini. Betul tu
ni. Dan Datuk, bukan setakat kita ada buah-buahan tempatan yang di belah hadapan sana tu. kita, Datuk. Di sebelah sana, ya Allah, kita dah tertarik dari tadi Hani. Ya. Okey, apa jom. di sebelah ni? Jom kita pergi sana, Datuk. Okey. Kita ada kambing bakar. Ya, betul. Datuk mungkin boleh kongsi sedikit. Ini antara produk juga yang di bawah LPP sendiri. Ya ni, kita mempunyai penternak-penternak kambing dan juga lembu yang di lapangan dan ada juga program-program di mana selain daripada mengeluarkan daging, hasil daging, kita juga ada value added produk yang kita keluarkan. Dan ini adalah kambing bakar yang kita dah dah bercampurkan bersama menu black pepper. Wow. Memang semerbak lah bau dia. Itulah dia semerbak ni. Ini rezeki kami di sinilah di RTF ni. Dan apa pun kita mengharapkan kemajuan demi kemajuan akan dicapai lagi selepas ini oleh LPP khususnya. Mana sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 yang akan disambut secara rasminya pada 14 Februari nanti. Okey, dan sepastinya Datuk, selain kita lihat banyak sebenarnya produk-produk hasil hiliran daripada LPP sendiri di sebelah saya ini. Dan mungkin bagaimana Datuk melihat melalui penghasilan produk-produk hiliran ini membantu untuk memperkasakan lagi industri khususnya berkaitan dengan peladang dan pertanian ni, Datuk. Sebenarnya menjadi pengeluar saja tidak mencukupi. Mengeluar, tapi kita lebih menjurus kepada mengukuhkan rantaian nilai. Jadi bila pengukuhan rantaian nilai, kita ada produk-produk pengeluaran kita value added kan, kita masukkan sebagai industri kecil, kita keluarkan produk-produk sampingan daripada hasil pengeluaran yang kita ada. Kalau kita ada ayam pun kita ada ayam perap ready to cook. Kalau daging lembu, daging kambing pun begitu. Kita juga ada chili sauce, dan kita proses untuk mengeluarkan chili sauce. Kita juga ada kebun harum manis yang ni bukan harum manis lah. Ini mangga biasa. Mangga biasa. Cuma musimnya adalah di awal tahun bulan 3 bulan 4 nanti. Dan kita ada juga jus harum manis original. Memang sedap. Dan lain-lain produk yang kita keluarkan, produk sampingan, value added produk. Ya, minyak masak pun ada. Semuanya lengkap lah untuk bagi seseorang ni. Kalau macam si rumah yang rajin masak ni, dia suka sangat bila nampak ni semua ni kan. Seronok. Okey, apa pun sekali lagi sama Wijaya dan menghasilkan sesuatu yang segar seperti ini, nampak ni macam besar muka saya dah kan. Maknanya kualiti dijaga, dan bagi mereka yang ingin menjadi seorang usahawan tani muda lah khususnya, ini adalah ruang dan peluang untuk anda. Mana tahu ini rezeki anda. Selepas ini untuk beberapa tahun yang akan datang, anda akan terus bersama-sama dipantau oleh bawah LPP sendiri. Dan sekali lagi selamat maju jaya, sukses selalu untuk LPP. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih, Menawar. Dan Hani,